Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi. Aku buat lagi satu video. Isu dia ni aku nak bagi pencerahan kepada masyarakat, Sebab apa? Aku tengok kadang-kadang aku senyum sorang-sorang, kan? Tak best lah dalam keadaan PKP ni duduk rumah nak kena senyum sorang-sorang, kan? Aduh, hai. Kita ni masyarakat kita lah, orang Melayu kita ni, termasuk lah kan, aku pun Melayu juga, suka buat kerja main redah je tau. Membaca malas, cari maklumat malas, kumpul maklumat malas, study sikit malas. Lepas tu main terjah je. Terjah je gelak lah dia orang. Faham tak? Isu apa ni yang aku nak cakap ni? Ni kan aku cakap mula orang kata kau kafir lah, kau ni tak support Islam lah, apalah. Aku nak bagi anak Melayu ni sedar. Jangan buat kerja bagi orang gelak, kan? Diam-diam tu diam berisi. Jangan bising-bising kosong. Faham tak? Sembang bergegar-gegar. Sekali orang diam, orang jentik je, mati. Okey. Aku dengar Zul Fazli ada buat kecaman terhadap tabligh, Aku pun tak bersetuju juga dengan dia. Sebab dia buat kecaman tu seolah-olah macam merujuk kepada keseluruhan, keseluruhan tabligh. Tak boleh lah macam tu. Kita ni kalau nak buat kecaman, rujuk kepada individu-individu yang berkenaan saja. Jangan pukul rata semua. Dalam tabligh ni ada orang yang betul-betul baik, betul-betul pergi dakwah, betul-betul kerana Islam, betul-betul jaga masjid, betul-betul buat kerja baik lah. Ada juga mak gian ada, orang-orang yang jahat ada, yang taik betina pun ada, tabligh juga. Orang panggil tabligh lah. Sebab apa? Dia pergi lepak kat masjid Sepitaling tu, orang bubuh nama dia tabligh. Okay. So, aku tengok dalam kes Zul Fazli ni, adalah orang pergi report lah apa semua ni, So kita ni jadi Melayu, biarlah kita ni kalau tak ada ilmu pun sedikit tu ada lah. Janganlah langsung tak ada, Okay. Bila orang pergi buat report terhadap Zul Fazli, aku nak tanya satu je lah kat sini. Cuba korang bagi tahu aku, siapa tabligh tu? Tabligh tu siapa? Di sini ada suspek. Okay. So dia punya plaintiff siapa? Siapa nak jadi plaintiff ni? Orang tabligh lah. Mana satu? Mana satu ni? Orang tabligh tu mana satu? Cuba fikir. Tabligh dia bukan pertubuhan. Dia bukan pertubuhan berdaftar ke, ataupun dia ni adalah satu-satunya maksudnya dia ni berdaftar dengan kerajaan ke apa. Bukan. Dia tak ada pendaftaran. Dia ni adalah satu badan, satu kumpulan, yang mana dalam bentuk jomlah. Dia macam tu je. Jom ikut dakwah. Jom keluar 44 hari. Jom keluar 2 minggu. Dia ajak siapa saja. Dia tak ada ahli. Dia tak ada presiden. Faham tak? Sebab dia bukan pertubuhan. Dan nama tabligh tu diberi oleh masyarakat. Dia tak ada hak atas nama tu. Sebab nama tu gelaran yang orang bagi kat dia. Sebab dia pergi buat kerja dakwah rumah ke rumah, memanglah lekat sesuai dengan panggilan tabligh. Faham tak? Masjid Seri Petaling dibina oleh orang tabligh, bukan orang tabligh. Dia kumpul duit-duit, dana daripada mereka-mereka yang bersetuju untuk nak memberi sumbangan, dan dia buat masjid tu. Faham tak? Dia tak ada kumpulan. Kau tak boleh panggil dia kumpulan. Kalau kau panggil dia kumpulan, jadi pertubuhan haram lah dia. Faham tak? Sebab dia mana ada daftar. Tabligh ni dia bebas, dia open. Sebab tu Masjid Seri Petaling tu tidak terhad kepada orang yang berpakaian seperti tabligh. Orang luar pun boleh pergi situ, tak ada masalah. Kan dia sentiasa cakap siapa pun boleh datang situ, tak ada halangan. Faham tak? So kalau kau ada orang pergi report, dia ni mengutuk tabligh, dia ni mengutuk tabligh, cuba fikir, siapa yang nak jadi tabligh tu? Bila kes tu bawa ke mahkamah, siapa nak jadi tabligh tu?
Maksudnya plaintiff lah. Siapa nak jadi plaintiff? Kalau dia mengaku saya adalah wakil daripada kumpulan tabligh, dia kena tangkap. Sebab apa? Pertubuhan haram. Kau buat kumpulan tanpa berdaftar. Faham tak? Jadi janganlah buat lawak. Nanti orang tengok orang gelak. Faham tak? Sebab tu dalam kes tabligh, kita tak boleh nak buat kes. Sebab dia bukan pertubuhan berdaftar ataupun daripada kumpulan-kumpulan yang didaftarkan di ROS ke. Bukan. Dia tu bebas. Faham tak? Sebab tu siapa saja nak menyertai orang-orang di Masjid Sri Talib tu tak ada masalah. Faham? Kalau dia buat kumpulan, okey, ni presiden, ni timbalan presiden, ni setiausaha, ni orang ni bendahari lah apa semua, ini dah kira pertubuhan haram. Kalau tangkap. Tahu tak pertubuhan haram ni hukuman dia apa? Hukuman dia kalau dulu ISA. Jadi siapa nak mengaku tabligh? Tak ada orang nak mengaku tabligh. Jadi macam mana polis nak siasat? Faham tak? Mengaku kan kena tangkap ISA pula. Oh, awak lah kepala pertubuhan ni. Mana pendaftaran ROS? Tak ada. Pertubuhan haram. Jadi jangan mengeruhkan lagi keadaan lah. Kang tabligh tu, sebab tabligh ni bukan semua orang tak bagus. Ada yang bagus-bagus. Kang kau punya pasal Kang, yang bagus-bagus ni pun kena sekali Kang. Report makan diri ni lah dia. Faham tak? Okey lah, Zul Fazli buat kecaman merujuk kepada tabligh Sri Petaling. Mana satu? Mana satu tabligh tu? Boleh jadi dia, boleh jadi dia, boleh jadi dia, boleh jadi dia, boleh jadi, semua boleh jadi. Dia tak sebut nama. Lainlah dia sebut, kata saya merujuk kepada orang tabligh yang bernama Ali bin Bacul. Contohlah kan. Lain lah. Yang ni memang Ali bin Bacul tu lah boleh pergi buat report. Ini dia cakap tabligh. Siapa tabligh? Kan? Memanglah semua orang kalau kita sebut tabligh, dia merujuk kepada orang-orang di Sri Petaling lah. Kan? Tapi kalau pergi court nanti, siapa nak jadi plaintiff? Jadi kes-kes macam ni, dia akan jadi, kalau ikut pada aku punya tengok lah, habis court dia jadi KAP je kan, ataupun dia jadi NFA je. Sebab tu menteri dalam statement dia, dia sebut kluster tabligh. Dia tak sebut ahli-ahli kumpulan tabligh. Dia tak sebut macam tu. Sebab apa dia sebut kluster tabligh? Dikelaskan sebagai tabligh. Dikelaskan. Kluster tabligh bermakna kelas pendakwah-pendakwah. Orang-orang yang menjalankan aktiviti dakwah dikelaskan sebagai orang-orang yang menjalankan dakwah. Kluster tabligh. Kenapa dia tak sebut kata kumpulan jemaah tabligh? Kenapa dia tak sebutnya? Sebut macam tu jadi salah lah. Mana daftarnya? Faham tak? Jadi report-report yang merujuk kepada tabligh ni, aku tak tahu siapa plaintiff dia. Faham tak? Ini cerita dia. Memanglah bukan semua orang tahu undang-undang. Aku pun bukan belajar undang-undang. Belajar pun tak habis kan. Tapi aku tahulah pasal undang-undang ni. Aku tahulah pasal prosedur polis. Aku tahulah pasal prosedur di mahkamah. Aku tahulah prosedur-prosedur yang tak semua aku tahu pun, tapi aku tahulah. Faham tak? Undang-undang AM Polis Raja Malaysia, aku tahu. Aku ada buku dia. Faham tak? Undang-undang Angkatan Tentera, aku tahu. So jangan excited sangat dengar orang kata, "Oi, jomlah kita report beramai-ramai." Nanti IO tanyakan kau, siapa tabligh? Kau nak tunjuk yang mana? Faham tak? Kau tunjuk Masjid Sri Petaling, habis. Semua kena tuduh membuat pertubuhan haram di masjid tu. Tabligh ni dia buat masjid untuk orang ramai. Cuma bila orang pergi duduk Sri Petaling tu, lama-lama orang akan berpakaian seperti mereka. Itu saja. Dia bukan berdaftar. Kalau dia berdaftar, dia kena buat AGM, kena ada mesyuarat tahunan. Kan? Setahu aku macam tu lah. Siapa tabligh? Tak ada tempat ni nak rujuk tabligh tu siapa. So sama-sama fikirkan, tak payah nak riuh-riuhkan lagi lah dengan report polis lah bagai. Kerja polis sekarang ni ada banyak ni, COVID-19 ni. Tak payah duk kecoh-kecoh sangat pasal tabligh tu. Kita cuma gesa, siapa lagi yang tak pergi hospital, pergi cepat.
Kalau semua dah pergi, baguslah. Tapi kalau ada lagi yang polis terpaksa buru lah, apalah semua, leceh lah dengar macam ni kan. Tabligh ni jangan kita provoke dia. Kita provoke dia, nanyalah yang baik-baik tu semua. Bukan tak ada yang baik, ada yang baik. Nanti sebabkan yang jahat tak berapa ekor dalam tu, katalah dalam jemaah tabligh ni, dalam orang-orang tabligh ni lah, adalah kata dalam 5,000 adalah 50 orang yang jahat. Habis terpalit semua sekali. Sebab apa? Korang ingat, kita kena buat report untuk support tabligh. Tapi nanti orang tanya kau, siapa tabligh? Tabligh tu siapa? Tak ke pening? Baca buku sikit. Lah melatah-latah. Sebut-sebut main report-report polis. Kau ingat semua orang takut ke dengan report polis? Orang tahu prosedur, orang tahu undang-undang, orang tahu peraturan. Nanti Joe Fazli dia ambil 5 orang kawan dia, dia bagi pakai macam tabligh. Lepas tu dia kata, saya buat kecaman kat 5 orang ni. Dia ambil 5 orang tu letak depan masjid Sipitaling, dia ambil gambar. Faham? Kata-kata saya merujuk kepada 5 orang ni. Dan 5 orang ni dia mengatakan menerima dengan baik kecaman saya, dan mereka tak kisah. Buang kes. Report berjela-jela, buat penat je buat karangan ayat. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.